benda yang paling geram sekali, Syaril, adalah kenyataan ini dia mengesahkan stereotype PAS. Oh, exactly. Yeah. That's the problem. That's their Itu problem. masalah dia. Assalamualaikum, selamat datang ke Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, antara produk besar Keluar Sekejap ni adalah MVP. Saya punya pandangan KJ, tak payah fikir jauh-jauh lah MVP untuk minggu ni. Kerana saya rasa KJ sepatutnya boleh jadi MVP Keluar Sekejap pada minggu ni. Kenapa KJ? Sebelum you jawab. Sebab kalau ikut definisi most valuable politician, valuable? You valuable what? First, you go and see PMX. After that, you see Tan Sri Muhyiddin. You are very valuable, my friend. So, shouldn't you be MVP? Mungkin Syaril dah lupa, tapi sebenarnya kita ada dasar di podcast Keluar Sekejap, iaitu kita tak boleh menganugerahkan Pada diri sendiri. MVP kepada diri sendiri. Ya, tapi Salah dasar satu boleh daripada- berubah. Dasar boleh berubah. Saya berpandangan bahawa janganlah kita flip-flop. Okay. Episod yang lepas kita mengupas bagaimana Perdana Menteri dan juga Kerajaan Madani ada banyak flip-flop. Saya rasa di Keluar Sekejap ni janganlah kita flip-flop. Okay. Kita kekal dengan dasar, kita tak boleh menganugerahkan diri sendiri MVP, maka kita carilah Cari MVP lain. orang lain sebagai MVP bagi minggu ni. Sebab kalau tak silap saya dah mungkin seminggu kita tak bagi MVP. Minggu lebih. MVP yang terakhir adalah Yang Berhormat Saudara Syed Saddiq. Dan saya tak pasti, tapi saya juga minta pasukan researchers kita mencari calon MVP yang sesuai, dan mereka telah memberi cadangan. Dan Tak, kita MVP tu nantilah. Dah terlanjur cakap pasal kenapa KJ sepatutnya dia MVP. Mungkin KJ boleh ceritakan sebab ramai yang menanti ni. Apa sebenarnya yang berlaku dalam dua perjumpaan? Saya ingat dah boleh elak dah. Tak boleh elak. Itu menjadi gajah di tengah bilik, di tengah Studio ni. studio. Elephant in the middle of the room. Yeah, okay. Syaril nak tanya apa? Tanyalah. Saya nak tanya pertama, bila jumpa dengan bekas Perdana Menteri tu dulu, walaupun itu meeting kedua, because that is the Kenapa kita mengapa tak kita buat secara kronologi? kronologi tu lah. Ya. Okay, kronologi yang kalau tengok gambar tu lah, Ya. ikut gambarnya, KJ jumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terlebih dahulu dalam satu perjumpaan tentang ekonomi barangkali. Ya. Maybe you can say what was discussed there. I don't know how much you can share. Tapi adakah satu perjumpaan yang mengejut? Adakah last minute dijemput? Apa yang boleh KJ kongsi tentang pandangan yang telah diberikan terhadap keadaan ekonomi kepada Yang Amat Perdana Menteri? Pertamanya mungkin saya mula dengan menyatakan bahawa saya sebenarnya kagum dengan kesediaan Perdana Menteri untuk mendengar pandangan-pandangan daripada pelbagai pihak. Saya difahamkan bahawa itu bukan perjumpaan pertama ataupun satu-satunya perjumpaan yang diadakan untuk membincangkan tajuk ekonomi negara. Menurut pegawai-pegawai PM telah pun mengadakan siri perbincangan dengan pelbagai pihak, termasuklah pihak industri, pihak peniaga-peniaga dan juga pakar-pakar lain. Cuma perjumpaan yang saya hadir tu, itu yang ada bukti dari sudut gambar. Ya. Yang lain semua tak ada. Tapi itu pun membawa 1000 makna. Itulah, saya pun tak pasti kenapa perjumpaan dan perbincangan yang saya hadir tu ada gambar, yang lain tak ada. Tapi saya nak bagi konteks apa yang saya tahulah. Ya. Apa yang saya tahu, Perdana Menteri sedang mendapat pandangan dan input kerana beliau juga sedar bahawa sekarang ini naratif ekonomi negara kurang jelas. Tidak ada strategi ekonomi negara yang pelabur dan juga rakyat sendiri memahami bahawa okey, ini adalah ekonomi ataupun naratif ekonomi madani. Jadi sebab itulah seperti mana yang kita sentuh dalam episod yang lepas, pada bulan Ogos akan diumumkan naratif ekonomi madani.
yang akan menjadi naratif overarching untuk hala tuju ekonomi kita. Dalam menyediakan dokumen tersebut, Perdana Menteri sedang bertemu dengan seramai mungkin dan pelbagai kumpulan untuk mendapat input dan idea. Ada yang juga tanya kenapa saya hadir, sebab saya bukan Menteri Kewangan ataupun Menteri Ekonomi sebelum ini. Tapi ramai juga yang tak tahu latar belakang saya dalam bidang ekonomi. Saya pernah bekerja di dalam institusi kewangan dan memang minat saya dalam ekonomi. Walaupun sebelum ini saya sebagai Menteri Kesihatan, dalam perbincangan Jemaah Menteri sebelum ini pun banyak perbincangan dan kertas kabinet berkenaan dengan ekonomi, saya mesti memberi pandangan saya. Jadi dalam mesyuarat tersebut saya hadir. Datuk Seri Johari Ghani pun hadir sebagai bekas Menteri Kewangan kedua yang ada pengalaman dan juga tokoh korporat, dan beberapa lagi pakar ekonomi juga hadir. Mesyuarat itu berlangsung 1.5 jam kalau tak silap saya, dan sekali lagi saya memberi kredit kepada Perdana Menteri kerana beliau banyak mendengar dan beliau tidak diktate apa yang menjadi pandangan beliau, dan beliau betul-betul menghayati bahawa ini adalah perjumpaan untuk beliau mendengar pandangan daripada pihak ketiga ataupun pihak luar. Dan Datuk Seri Johari dan saya dan beberapa pakar ekonomi telah menyenaraikan banyak isu dan juga cadangan yang boleh dimasukkan ke dalam rancangan naratif ekonomi madani. Nanti masa kita bincang berkenaan dengan kadar faedah dan sebagainya, mungkin ada beberapa perkara yang telah pun saya cadang kepada Perdana Menteri yang saya akan sebut. Tetapi mesyuarat itu tidak ada unsur politik. Tidak ada perbincangan politik langsung. Dia cuma tertumpu kepada ekonomi saja dan tertumpu kepada idea-idea dan cadangan-cadangan konkret. Perdana Menteri kata, saya tak nak dengar apa yang menjadi masalah kepada ekonomi kita sebab kita semua tahu. Dan di peringkat kami yang ada dalam mesyuarat tu, semua pakar-pakar dan juga mereka yang macam saya dah ada dalam kabinet, kita tahu problem yang dihadapi oleh ekonomi Malaysia. Perdana Menteri kata, saya nak dengar solution. Saya nak dengar cadangan. Jadi saya berpandangan bahawa perbincangan itu walaupun high level tetapi telah menghasilkan beberapa idea-idea konkret yang mungkin akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam naratif ekonomi madani. Tetapi idea ni Syaril, seperti mana yang Syaril pun tahu, banyak idea, ada idea yang menjadi quick fix, yang orang kata low hanging fruit. Tapi banyak juga idea yang memerlukan masa untuk melihat kepada hasil dia. Jadi kita harap bahawa kedua-duanya, strategi jangka masa pendek dan jangka masa sederhana panjang, boleh diambil kira. Satu lagi perkara yang saya nak sebut berkenaan dengan perjumpaan tersebut, Syaril, dan saya nampak ini agak nakal sikit lah daripada pemerhati yang menulis komen-komen dalam media sosial. Mereka kata dan mereka besarkan isu yang Rafizi tidak hadir pada perjumpaan tersebut. Ya, saya nak jelaskan yang pertamanya, KSU Rafizi ada. KSU kepada Menteri Ekonomi hadir. Tapi itu yang di-highlightkan, seolah-olah kenapa KSU dia ada tapi dia tak ada. Ya, tapi bagi saya, Menteri ada banyak kerja lain. Tak semestinya dia hadir dalam semua perbincangan. Ketika ni ingat bahawa Datuk Seri Anwar bukan hanya Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan juga. Dan saya biasa melihat dahulu bila Menteri Kewangan ada diskusi ataupun perbincangan, kalau tak sempat, Menteri Ekonomi ataupun Menteri yang jaga EPU tak hadir pun tak apa. Sebab akhirnya mereka akan bertukar pandangan di peringkat mesyuarat Jemaah Menteri ataupun di Majlis Tindakan Ekonomi. Dan saya melihat komen itu agak nakal. Tidak perlu diperbesarkan lah. Tidak perlu diperbesarkan. Cuba mengadu domba antara PM dan Rafizi. Mengadu domba saya dan Rafizi. Yang mana orang tahu kita kawan dan sahabat. Dan saya tidak melihat bahawa itu adalah komentar yang membina. Sebab sudah pasti Rafizi sebagai Menteri Ekonomi akan ada input juga. Ya, tak semestinya Menteri Kewangan jumpa dengan stakeholder, pemegang taruh, tidak menjemput Menteri Ekonomi bermaksud bahawa mereka ada masalah. Sebab ini sebahagian besar daripada usaha untuk mendampingi pelbagai pihak. You cannot be together all the time. Okay. So to me non-issue lah. Saya nak masuk di sini KJ, dan
dan atas semangat untuk tidak mengadu domba. Cuma persoalannya KJ ialah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dilihat dan disebut berjumpa dengan ramai pemegang taruh dan ramai pihak yang mungkin memberi idea, dan kita pun sedia maklum, selain daripada perjumpaan-perjumpaan ini, sudah ada entiti-entiti sedia ada lah. Contohnya sudah tentu Kementerian Ekonomi, tim PM sendiri dalam Kementerian Kewangan. Kita tahu ada penasihat ekonomi Tan Sri Hassan American, barangkali ada advisor lain dan think tank lain lah kan. Kalau seorang Perdana Menteri sentiasa berjumpa dan mendengar pandangan yang pelbagai, akhirnya keputusannya adalah keputusan dia. Ya. Dan saya tak terkejut andai kata dengan nama-nama yang saya sebut ini, termasuk KJ, Johari Gani dan sebagainya, mungkin pandangan itu tidak selari. Mungkin dia akan dengar pandangan daripada kelompok A yang mempunyai ideologi ekonomi yang lebih kiri misalnya. Ya. Katakanlah ekonomis tertentu yang membayangkan bahawa fokusnya sepatutnya adalah ke arah menaikkan gaji ataupun menaikkan pendapatan, mungkin social safety net. Mungkin dia jumpa dengan Datuk Seri Johari Gani, contoh ya, saya bukan kata saya tahu, tapi mungkin dengan latar belakang korporat beliau tidak sangat berkenaan dengan social safety net, maybe, tetapi lebih kepada membesarkan kek ekonomi. Dan dua perkara itu kalau tidak bercanggah pun kadang-kadang keutamaan yang prioritinya berbeza. Sometimes can you, orang putih kata paralysis by analysis ataupun paralysis by too many different views. In the end, you as the leader, i.e. here PMX, kena buat keputusan yang cepat dan tegas. Dia tak boleh just jumpa dengan semua orang, kemudian kata, I jumpa dengan ramai-ramai and then I just hybridize everything. Tak boleh. Dia kena commit kepada satu falsafah. Kalau KJ perjumpaan itu dan kalau KJ boleh kongsi, agak-agak what is the falsafah sebenarnya PMX sendiri, ataupun dia cuma lebih mendengar? Yang pertama, saya melihat PM sangat sedar berkenaan dengan isu-isu structural yang membelenggu ekonomi kita. Dan walaupun dia tidak sebut, saya sebut dalam mesyuarat tersebut bahawa mungkin isu-isu structural ini hanya dapat ditangani selepas pilihan raya negeri. Sebab kita tahu reality of politics lah. Ya, isu ni memang susah untuk ditangani sebelum pilihan raya negeri. Saya melihat yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga sangat, bukan nak kata obses, tetapi fokus kepada isu tata kelola. Sebab ada pandangan dalam mesyuarat tersebut bahawa terlalu banyak fokus kepada isu tata kelola. Kita dalam Keluar Sekejap pun ada hint yang kita rasa macam tu sebelum ini. Dan seolah-olah tidak ada isu lain. Walaupun adalah isu lain, tetapi tenggelam disebabkan tumpuan yang diberi oleh Perdana Menteri terhadap isu tata kelola. Dan Perdana Menteri, dia tak defensif. Dia menjelaskan bahawa dia bersikap jujur kepada rakyat. Kalau dia tak sentuh soal tata kelola dan juga kelemahan tata kelola yang berlangsung selama ini, rakyat tidak akan memahami bagaimana kita sekarang ni berada dalam keadaan ekonomi pada hari ini dengan hutang yang besar dan sebagainya. Okey, kita boleh argue lah. Kita boleh agree to disagree. Tetapi nampak bahawa beliau ada pendirian dia. To him, masalah dia adalah kelemahan dari segi tata kelola yang menyebabkan masalah ekonomi yang berlaku pada hari ini yang perlu diatasi melalui usaha untuk meningkatkan tata kelola yang sedia ada. So, dia masih ke situ lah. Dia masih ke situ, kita boleh disagree, tetapi dia juga setuju bahawa itu jangan menjadi the only thing lah. Dia setuju bahawa naratif ekonomi badani itu tidak hanya boleh tertumpu kepada isu tata kelola dan ada pelbagai lagi isu yang mesti ditangani untuk kita melihat pelaburan masuk ke dalam negara kita, pelaburan dalam negara kita juga dirangsangkan dan juga nilai ringgit kita dapat diperkukuhkan, pasaran modal kita dapat melihat kepada lonjakan dan sebagainya. Jadi dia faham, walaupun dia tak nak tinggalkan naratif tata kelola itu, tetapi dia memahami bahawa itu bukan segala-galanya. Okay, great. Kita akan kembali pada mungkin pengisian perbincangan ekonomi. So, itu perjumpaan saya pada hari Jumaat. Jadi dia nak jawab, tak ada perbincangan politik. Saya telah menerima jemputan daripada pejabat Perdana Menteri awal minggu lepas, jadi beberapa hari sebelum
mesyuarat tersebut. Kebetulan ada seorang lagi yang dijemput yang saya kenal, Tan Sri Effendi Nawawi, yang juga menjadi pengerusi kepada Malaysian Institute for Economic Research. Jadi saya telah menghubungi beliau sebelum mesyuarat tersebut dan tanya apakah tujuan mesyuarat itu, dan beliau kata ini just perbincangan sebab Perdana Menteri nak dapat idea. Jadi saya dah tahu dah ini adalah bukan soal politik tetapi lebih kepada idea ekonomi. Dan sebelum tamat mesyuarat, Perdana Menteri kata mungkin dia akan panggil balik dalam sebulan untuk kumpulan yang saya terlibat tu melihat kepada draft naratif ekonomi madani untuk kita terus memberi input, ya. Jadi bagi saya, Syaril, tidak ada masalah walaupun saya bukanlah ahli PHBN yang menjadi tunjang kepada kerajaan yang sedia ada, tetapi saya nampak tidak ada masalah sebab bagi saya, kenapa saya pergi, ini saya anggap sebagai national service, ya. PM panggil takkan kita. Perdana Menteri negara panggil, saya tak kisahlah Perdana Menteri mana, ya. Siapa-siapa pun Perdana Menteri panggil kita dalam kapasiti kita sebagai seorang bekas menteri, pemikir ekonomi dan sebagainya, saya pergi. Saya bagi pandangan saya, no strings attached, tidak ada udang di sebalik batu, dan itu that's all. That's all. Okay. Tetapi yang jadi isunya sebab pilihan raya negeri menghampiri, saya pun status saya masih lagi sebagai pemain bebas, tidak ada mana-mana pasukan, kita masih lagi dalam tingkap transfer window, dan saya pun tengah cari klub. So inilah yang menjadi spekulasi. Jadi kita bawa kepada hari Isnin pula, hari Isnin pula perjumpaan kedua. Itu memang itu politik. Sebab saya berhutang dengan Tan Sri Mahyudin, berhutang jawapan. Beliau telah menawarkan keahlian dalam Parti Bersatu dan juga menawarkan kepada saya peluang untuk terlibat dalam pilihan raya negeri. Jadi saya telah jumpa dengan beliau dan saya telah memberi pandangan saya kepada beliau, dan beliau telah minta supaya saya fikir lagi lah. So kita tahulah apa jawapan tu kalau saya fikir lagi balik. Dan saya pun telah setuju untuk fikir lagi, dan saya pun minta beliau sedikit masa. So itu jawapan dia lah. So tak ada jawapan muktamad lagi ke je? Bagi saya adalah, tetapi beliau minta supaya saya fikir lagi. Jadi Dewan-Dewan Undangan Negeri belum lagi bubar, so mungkin ada sedikit masa lah untuk apa-apa berlaku. Okay. Macam tu pula Okay, so tak ada finality lah. Ada tapi tak ada. Bagi saya, Syaril, ada finality, ya. Tetapi bila orang suruh fikir tak, kita cakap bila pemimpin yang saya sanjungi minta supaya kita fikir lagi, kita fikir lagi lah. Sure. Okay, kita pun tak nak terlalu panjang dalam hal ini, dalam keluar sekejap. Tapi saya nak jawab sikit lah, ya. Sebab contoh, banyak spekulasi dan juga banyak juga yang telah buat pengumuman bagi pihak saya. Termasuk pihak Saitro lah, daripada Pakatan Harapan, menyebarkan berita palsu. Kononnya saya dilantik sebagai timbalan Presiden lantikan Parti Bersatu, diberi kerusi Kota Damansara. Kos ini menimbulkan persepsi lah. Kerja Saitro PH ni asyik menimbulkan persepsi. Dan selepas itu banyak komen lah. Dia punya modus operandi senang aja, Syaril. Dia mencipta berita palsu. Lepas tu berita palsu itu disebar, dan berita palsu itu mendapat komentar, dan komentar itu akan membentuk persepsi. So saya nak bagi tahu kepada Saitro PH yang terlibat dalam hal ini, janganlah menyebarkan berita palsu, ya. Saya rasa benda ni adalah tidak beretika dalam politik, dan salah satu sebab saya sendiri tidak berapa senang dengan PH pada hari ini, dan saya rasa sebahagian besar daripada rakyat juga tidak senang dengan PH pada hari ini, adalah perangai Saitro PH ni. Kalau mereka kata ni false flag operation, bukan dia yang buat? Oh, come on lah. You're confident as them? Ini ditulis dalam akaun Twitter Saitro PH yang memang daripada dulu lagi dikenali sebagai Saitro
Dan juga perjumpaan saya dengan Datuk Seri Anwar, bila diketahui oleh orang ramai, macam-macam lagi spekulasi yang telah pun disebarkan oleh Citro PH ni. Jadi pandangan saya, as much as Citro PH ni fikir bahawa mereka cuba bantu kerajaan yang sedia ada, sebenarnya mereka menjadi liability kepada PMX kan. Itulah. Okay. Okay, kita break dulu sebelum kita kembali ke slot seterusnya. Keluar sekejap. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Dalam segmen pertama tadi, saya telah memberi penjelasan kepada pendengar dan juga kepada Syaril berkenaan dengan perjumpaan saya bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin. Dan saya rasa cerita tu buat masa ni kita tutup lah ya. Tetapi kita mulakan isu tersebut sebab Syaril nak menganugerahkan saya MVP. Dan atas sebab dasar Keluar Sekejap, kita tak boleh memberi MVP kepada diri kita sendiri, maka kita kena pilihlah seorang lagi yang kita boleh bagi MVP untuk minggu ini. Dan untuk minggu ini Syaril, kita pun telah membuat research berkenaan dengan siapa yang telah keluarkan kenyataan yang paling valuable, dan untuk pendengar kita memberi peringatan bahawa MVP ni adalah nilai berita yang paling tinggi. Tak kira lah berita tu bagus ataupun tak bagus, tetapi dia telah mencetuskan nilai berita yang paling tinggi pada minggu tersebut. Untuk MVP kali ini, Syaril, kalau setuju, dan saya Syaril pun dah setuju, kita menganugerahkan MVP kepada Ahli Parlimen Kuantan, Yang Berhormat Wan Razali Wan Noh. Ya, dan beliau dianugerahkan MVP. Tahniah kepada Yang Berhormat Wan Razali atas kenyataan yang telah pun dibuat di Dewan Rakyat pada minggu lepas sewaktu perbahasan berkenaan dengan kertas putih kesihatan, di mana beliau telah membangkitkan isu pemakaian jururawat wanita di klinik dan hospital kerajaan yang didakwa berpakaian ketat hingga menampakkan bentuk badan dan ianya tidak patuh syariah. So Syaril, kita menganugerahkan MVP kepada YB Wan Razali kerana saya sebagai menteri yang telah memulakan proses kertas putih kesihatan ini. Saya nak kertas putih kesihatan ini dibentangkan di Dewan Rakyat kerana kita nak bincangkan isu serius soal kesihatan kita ni. Sistem kesihatan yang tak cukup pelaburan, sistem kesihatan yang tak cukup doktor, tak cukup pakar, yang mana tak cukup jururawat pun. Tetapi isu yang saya tahu ini bukan satu-satunya isu yang dibangkitkan oleh YB Wan Razali, tetapi kenapa perlu disebut pun isu ini? Sebenarnya is a non-issue. Ya? Bagi saya non-issue. Dan Dr. Zaliha, Menteri Kesihatan, telah sebut bahawa pakaian jururawat hospital awam negara kita mematuhi etika berpakaian pejabat awam. Beberapa tahun yang lepas telah pun dah lama dah sebenarnya ada perubahan kepada kod etika pakaian pejabat awam di KKM. Dulu kena pakai skirt, sekarang ni boleh pakai seluar. Dan itu lebih patuh syariah kan. Dulu misi pakai skirt. So dah ada daripada dulu, dan banyak lagi benda yang kita boleh bincang soal kesihatan negara, tetapi dia masih lagi nak cakap pasal. Dan benda yang paling geram sekali Syaril adalah kenyataan ini dia mengesahkan stereotype PAS. Oh, exactly. Yeah. That's the problem. That's their problem. Itu masalah dia. Kita dah lama cakap kalau PAS dan serius nak dilihat sebagai parti yang moden, ya, walaupun parti Islam, ya, kita tahu parti Islam yang nak menegakkan syariah Islam dan sebagainya. Okey, kita hormat. Tapi benda macam ni tak payahlah. Sebab benda ni akan mengesahkan stereotip bahawa PAS tak ada isu lain. PAS konservatif, PAS bangkitkan isu yang jumut, kurang penting, yang jumut. So atas sebab itu dapat MVP lah. Ya. Saya tak banyak nak tambah KJ sebab KJ pun dah sebutkan kenapa benda ni problem untuk PAS. Kalau hari itu isu Coldplay, yang ini isu pakaian jururawat. Kita tak tahu bulan depan apa lagi isu yang kita anggap bukan isu keutamaan yang akan dijadikan sebagai bahan percakapan semata-mata kerana mungkin itu yang mereka selesa.
Yep. Dan ini yang macam KJ katakan, mengesahkan stereotip dan menyusahkan sebarang usaha pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional untuk mengatakan no, kita bukan hanya bercakap tentang isu 3R, 3R, race, religion, royalty, benda-benda yang very konservatif kan. Dia akan menyusahkan naratif dan hujah-hujah tersebut kerana lawan mereka, yakni PHBN, akan dengan mudah melontarkan contoh-contoh ini yang semakin lama semakin bertimbun. Ya. Dan saya nak tambah sikit lah Syaril. Sebab saya tengok usaha PAS ke arah menjadi parti yang lebih inklusif. Parti yang menonjolkan pemimpin yang lebih profesional. Semakin nyata usaha itu berjaya dalam tempoh beberapa tahun yang lepas. Kalau kita tengok dulu-dululah ya, dulu-dulu 10-20 tahun yang lepas, bila kita tengok kepada saf kepimpinan PAS, kebanyakannya terdiri daripada agamawan. Tetapi kalau kita melihat kepada saf kepimpinan PAS sekarang ni, dia bercampur dan banyak sebenarnya, ramai yang terdiri daripada profesional. Daripada pihak jurutera, peguam, banker dan sebagainya. Dan saya sebagai menteri yang pernah berada di dalam kerajaan, yang mana ada menteri PAS dalam jemaah menteri, saya melihat bahawa di peringkat tertinggi menteri, mereka sangat praktikal. Ya, dulu Taqiyuddin, Tuan Ibrahim, even Ustaz Idris, ya, mereka tidak menampakkan ataupun menggambarkan stereotip PAS yang seperti mana YB Kuantan ni. Tetapi ia hanya memerlukan satu kenyataan untuk remind orang ramai bahawa di sebalik wajah profesional yang baru ini, PAS masih lagi PAS yang lama. Kalau saya boleh tambah KJ, sebab UMNO dulu dan mungkin sekarang, tapi kita dalam UMNO dulu pun ada masalah yang serupa mungkin. Kadang-kadang akan ada seorang dua figura, tak payah kita sebut nama lah, yang membuat sesuatu yang dijadikan bahan oleh lawan kita. Dan orang akan cakap, oh dalam UMNO bukan dia je, ada orang lain juga yang lebih moderate, yang lebih seimbang. Tapi that was the problem lah. So cuma kalau boleh KJ, the difference was dalam UMNO ada standard bearer dia. Katakanlah zaman sebelum kalah 2018, standard bearer dia, of course, Presiden waktu itu, Perdana Menteri waktu itu, Datuk Seri Najib. Yang mana membawa image yang lebih cosmopolitan, yang lebih moderate dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin itu yang tidak ada dalam Perikatan Nasional. Because all due respect kepada Tuan Guru Haji Hadi, dan beliau seorang pemimpin yang disanjungi oleh orang PAS, tapi image dia sendiri mengesahkan bahawa ini adalah parti yang sangat kanan pada saat ini, sangat konservatif dan unapologetic about being konservatif. Whereas UMNO dulu bolehlah nak tunjuk Datuk Seri Najib gini, dan you have KJ, dan you have Hisham, you know, dia sukar untuk nak menjumutkan UMNO ataupun mengatakan UMNO ni satu dimensi saja. Lebih mudah untuk kita katakan UMNO ni pelbagai dimensi. PAS, there's still this problem because at the top your standard bearer. Cuma di dalam PAS ni saya nak memberi pandangan yang berbeza sikit lah daripada Syaril. Ya, memang betul. Kalau kita tengok kepada struktur hierarki PAS, Presiden PAS adalah Tuan Guru Haji Hadi, yang dilihat sebagai seorang agamawan yang sangat-sangat berilmu tetapi mungkin agak konservatif. Tetapi kalau kita melihat kepada standard bearer yang lain, ya, second tier, dia punya pimpinan peringkat kedua ni, mereka tidak mempunyai image tersebut. Contoh, Yang Amat Berhormat Datuk Samsuri, Menteri Besar Terengganu. Beliau adalah seorang profesional, jurutera kalau tak silap saya, yang tidak pun keluarkan kenyataan-kenyataan seperti ini. Kita ada Yang Amat Berhormat Datuk Sanusi Makno, sahabat kita, yang sahabat bukan KJ. agamawan, but of course dia keluarkan kenyataan-kenyataan yang kontroversi, tetapi not konservatif. Dia kontroversi lain lah. Dia Sanusi. Tetapi masalah dia, PAS punya hurdle untuk nak mengatasi image ini sangat-sangat tinggi. Sebab kita dah lama sangat melihat PAS ni sebagai parti yang konservatif. Dan macam saya sebutkan tadi lah, dia hanya memerlukan satu kenyataan, bukan daripada pemimpin atasan pun, daripada ahli parlimen biasa, untuk orang ramai kata, ini PAS. Ini PAS yang kita kenal. Apa-apa usaha PAS yang cakap yang dia dah jadi moden ni semua ngarut dah. Sebab akhirnya dia akan cakap soal konsert dan dia akan cakap soal baju ketat. So bagi saya,
PAS betul-betul kena melihat dan meneliti kenyataan-kenyataan ini, sebab selagi mereka tidak dapat memadamkan image tersebut, kumpulan, jangan cakaplah soal bukan Melayu, tetapi kumpulan Melayu yang agak moderate yang bukan konservatif ini, walaupun mereka religious tetapi agak moderate, mereka tidak akan memberi sokongan kepada PAS. Ya. Kita dah cakap perkara ni beberapa kali dan kita lihatlah, kita pantau dari masa ke semasa adakah akan terus apa yang kita anggaplah secara peribadi fumble akan berterusan atau tidak. Tetapi saya maintain di sini bahawa tahniah sekali lagi kepada Yang Mohamad Wan Razali kerana menyatakan ataupun memberi kenyataan yang menjadi bahan bualan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menjadi MVP dan telah mengesahkan stereotip. Tetapi bagi saya secara peribadi, Syaril, saya berpandangan bahawa beliau tidak mewakili the new PAS yang PAS cuba menampilkan. Ya. Okey, sebelum kita pergi ke break, saya nak extend sikit, saya nak panjangkan sikit perbincangan kita mengenai politik. Alang-alang kita dah cakap soal PAS. Saya tak pasti Syaril ada baca ke tidak artikel saya yang baru saja keluar hari ini di dalam jurnal akademik di Singapura, Fulcrum. Kita akan letakkan link dalam show notes kita di bawah. Yang mana saya telah menulis berkenaan dengan gelombang hijau, green wave. Dan saya rasa terpanggil untuk menulis berkenaan dengan green wave ni, Syaril, sebab saya cukup marah dengan istilah green wave ni. Okey, kita akui bahawa PAS masih lagi kadang-kadang bangkitkan isu-isu konservatif seperti Yang Mohamad Wan Razali tadi. Kita juga akui bahawa dari masa ke semasa, dan kita pun dah tegur Yang Mohamad Wan Faizal waktu beliau ada di sini, bahawa jangan banyak sangat exploit dan mainkan sentimen menggunakan isu 3R, iaitu race, religion dan royalty, ataupun isu kaum, isu agama dan isu raja-raja. Sebab pandangan kami di Keluar Sekejap, kita jangan main dengan isu-isu tersebut kerana ia boleh mencetuskan kepada perbalahan dan juga ketegangan antara kaum, dan itu bukan politik yang matang. Walaupun tidak salah untuk kita bangkitkan isu yang berkenaan dengan 3R yang valid, tetapi untuk memanipulasi isu-isu tersebut adalah tidak bertanggungjawab. Dan kadang-kala Perikatan Nasional, terutamanya PAS, main dengan sentimen tersebut. Tetapi green wave yang dimaksudkan, gelombang hijau yang telah pun istilah itu dicetuskan ataupun dipopularkan antara lain oleh Lim Kit Siang, sebenarnya mempunyai konotasi yang negatif. Seolah-olah green wave ataupun gelombang hijau yang sekarang ini digunakan istilah tersebut untuk membayangkan kebangkitan Perikatan Nasional adalah sebenarnya satu gelombang ekstremis. Ini sebenarnya maksud tersirat green wave. Dalam bahasa orang putih, dalam bahasa sains politik moden, istilahnya adalah dog whistle. Bahasa yang tersirat yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang menjadi ancaman kepada kumpulan yang lain. Green wave bukannya deskripsi warna bendera PAS, tetapi green wave adalah satu istilah yang diguna pakai untuk memomokkan orang bukan Melayu terutamanya dan juga orang Melayu yang moderate terhadap gelombang ekstremis, Islamic ekstremis. Dan waktu saya berada di Singapura, Syaril, banyak media Singapura yang tanya saya green wave. Sebab di Singapura, mereka menggunakan istilah green wave sebagai code, sebagai satu message tersirat bahawa, kalau PN menang, akan ada Taliban di Malaysia. Lebih kurang macam itulah. Dan sebab itu saya kata saya sangat-sangat tidak setuju dengan penggunaan istilah green wave yang digunakan oleh Kit Siang dan sebagainya untuk memomokkan non-Malays dan juga Melayu yang moderate. Dan saya dalam rencana yang saya tulis, saya kata sebenarnya kebangkitan ini, ada sedikit kaitan dengan sentimen Melayu lah, 3R dan sebagainya yang dimainkan oleh Perikatan Nasional, tetapi sebenarnya is more than just a green wave. Sokongan kepada PN sekarang ni di kalangan orang Melayu bukan kerana green wave, bukan kerana orang Melayu dah jadi konservatif, bukan kerana orang Melayu dah jadi Taliban,
tetapi adalah kerana isu yang lebih besar daripada 3R, iaitu gelombang ketidakpuasan hati rakyat terhadap keadaan negara hari ini, terutamanya ekonomi negara. Saya berpandangan KJ, memang saya pun nampak apa yang KJ katakan tentang dog whistling tu. Dan saya sendiri melihat juga bila bercakap dengan sama ada di Singapura ataupun di even kat sini kan, memang itu coded message je lah untuk merisaukan atau memberikan gambaran ancaman. Cuma kalau saya bawa perspektif yang berbeza KJ, mungkin boleh dikatakan bukanlah kita setuju, tapi ada asas kepada apa yang mereka katakan tentang politik yang lebih ekstrim daripada biasa. Kita pun sebelum slot ini dah bercakap tentang perkara itu. Maka betul ada sedikit cara berpolitik yang nakal oleh mereka yang menggunakan istilah green wave, gelombang hijau ini, seolah-olah ialah istilah yang neutral, walhal ia bukan neutral. Tetapi kenapa it works is because there is some basis in it. There's some basis in the claim bahawasanya Perikatan Nasional dan PAS secara khususnya, politik mereka untuk mendapat undi sekarang ini adalah dengan mengatakan bahawa jangan undi PHBN, jangan undi PH sebab ada DAP, jangan undi UMNO sebab UMNO dah berkawan dengan DAP. Isn't that the politics that they are playing? We have to be honest juga. Dan dalam PRN yang akan datang ini, itu yang menjadi naratif yang barangkali dimainkan di bawah. Jadi nak salahkan Kit Siang, nak salahkan orang yang gunakan gelombang hijau ni, I think it doesn't happen in a vacuum je. Ia berlaku dalam konteks yang mana PAS dan Perikatan Nasional memang menggunakan sentimen ini. Dua poin yang saya nak sampaikan kepada pandangan Syaril. Yang pertamanya, kalau sekiranya itu benar, maka penggunaan istilah green wave itu sama kesan negatif dia. Kalau betul lah, dan saya setuju to some extent, 3R dimainkan oleh PN, tetapi penggunaan green wave untuk counter penggunaan 3R itu sama salah dia. Sebab itu juga adalah usaha untuk memomokkan the other side. Yeah. So okay. Perikatan Nasional main isu kaum, main isu DAP dan sebagainya, tetapi DAP dog whistle menggunakan istilah kod terhadap PAS dengan green wave ini adalah sama kesan negatif dia. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, yes, saya setuju bahawa antara naratif daripada Perikatan Nasional yang saya kurang selesa adalah 3R dan juga usaha untuk menggambarkan DAP sebagai bogeyman. Tetapi poin saya, bukan itu saja yang menjadi ketidakpuasan hati rakyat dan juga orang Melayu pada hari ini. That's not it. Orang Melayu pada hari ini, yes, ada yang terikut-ikut dengan gelombang 3R itu, tetapi sebahagian besar juga tidak suka keadaan yang ada pada hari ini sebab tidak ada naratif ekonomi, sebab keadaan ekonomi yang stagnan, yang tidak ke mana. Dan saya rasa kalau tidak mengakui perkara tersebut dan hanya menganggap bahawa ini adalah green wave disebabkan Perikatan Nasional berjaya manipulasi minda pengundi Melayu untuk menakutkan mereka, saya rasa PH tidak akan jujur dengan diri mereka sendiri. Okay. Sebenarnya ada banyak lagi masalah yang berhadapan pentadbiran kerajaan yang sedia ada. Okey, kalau kat situ KJ mungkin kita boleh masuk ke topik sebelah, iaitu kalau KJ dah katakan bahawa antara benda yang buat orang mungkin kurang menyokong PH ataupun entertain menyokong Perikatan Nasional, mempertimbangkan sokong PN ini bukan semata-mata isu 3R, isu identity politics, tapi juga isu ekonomi. So bercakap tentang isu ekonomi, KJ pun dah dipanggil dan berkongsi sedikit sebanyak apa yang boleh KJ kongsikan dalam perjumpaan bersama PMX. Tapi bercakap tentang isu ekonomi ni KJ, keadaan yang genting ataupun yang tidak begitu positif lah yang dirasai di bawah. Nampak PM menyedari perkara itu, panggil berjumpa dengan orang, dan baru-baru ini beliau telah pun mengumumkan dalam ucapan di Suruhanjaya Security beberapa perkara yang dikatakan sebagai langkah untuk mengurus keadaan ekonomi yang sedikit hambar. Antara perkara yang disebut ataupun diumumkan adalah usaha untuk meningkatkan pasaran modal Malaysia
yang berkemungkinan dapat juga membantu meningkatkan nilai ringgit, sebab bila naikkan pasaran modal, barangkali duit daripada luar masuk dan boleh naikkan kedudukan mata wang ringgit kita. Di sebalik itu, PM berbunyi optimis bahawa asas ekonomi negara masih teguh. Diumumkan bahawa mulai Julai, kadar duty stamp bagi saham yang didagangkan di Bursa Malaysia akan dikurangkan kepada 0.1% nilai kontrak daripada 0.15% sekarang. Maknanya bila beli tu stamp duty tu reduce, maka kos kurang, maka barangkali lebih banyak perdagangan di bursa. Selain daripada itu, Kementerian Kewangan dan Suruhanjaya Securities Commission SC juga akan berusaha untuk meluaskan definisi pelabur sophisticated dengan membabitkan sekali angel investors. Ni soal pelabur-pelabur yang sekali lagi asasnya bagaimana nak meningkatkan pelaburan daripada luar adalah kaitannya dengan peningkatan nilai ringgit. KJ, sebelum nak cakap tentang isu-isu dan komen-komen lain, adakah KJ merasakan apabila mendengar, sebab Mak Maslan of all people, yalah, dia Timbalan Menteri Kewangan kan, dia dah bagi gambaran bahawa PM akan umumkan something pada hari Isnin. Hari Ahad dia kata Isnin PM akan cakap sesuatu. Bila saya baca perkara itu, saya membayangkan satu pengumuman yang agak komprehensif lah. Mungkin tentang bagaimana nak melaksanakan sesuatu skim untuk membantu keadaan tangga gaji yang rendah ataupun pendapatan usahawan yang masih lagi tidak memberangsangkan. Mungkin pengumuman-pengumuman tertentu tentang bagaimana dia akan melaksanakan satu skim untuk menarik pelaburan-pelaburan dalam sektor-sektor tertentu yang telah dikenal pasti setelah beberapa bulan menjadi Perdana Menteri. Saya tak membayangkan bahawa in the end, what it was an announcement bahawa okay, we'll make it cheaper for you to trade in bursa. Saya rasa lagi banyak Mak Maslan cakap tentang ekonomi, lagi cepat ringgit akan merudum. Bagi saya lebih baik dia jangan cakap. Sebab ini adalah, ya mungkin pendengar ingat saya bergurau, tapi sebenarnya saya tak bergurau. Sebab ini contoh, Syaril, bagaimana Timbalan Menteri Kewangan membuat kenyataan seolah-olah esok akan ada pengumuman besar untuk memastikan kita melihat nilai ringgit akan jadi lebih kukuh. Jadi macam Syaril juga, bila Mak Maslan cakap begitu, saya pun ready lah untuk mendengar satu pengumuman yang sangat komprehensif berkenaan dengan kemasukan ataupun inflow berbilion-bilion ringgit kepada negara kita, kepada pasaran modal kita, kepada FDI kita. Ada perbezaan. Pasaran modal adalah orang yang melabur dalam saham. Pasaran FDI adalah orang yang akan datang ke sini dan membina kilang dan sebagainya. Dan masalah dia soal credibility. Bila pasaran kewangan tahu, pasaran pelaburan tahu bahawa akan ada pengumuman yang besar, mereka pun okay, we want to know. Tapi saya tak salahkan PM. Sebab PM tidak menjual kenyataan ataupun pengumuman tersebut sebagai satu pengumuman besar. PM tahu bahawa ini, walaupun pengumuman ini bukanlah pengumuman yang teruk, nothing wrong. Tetapi dia bukanlah big. Dia tidak akan move the needle that much lah. Saya membaca analisa daripada pakar-pakar pasaran kewangan dan sebagainya. Mereka kata ini sudah pasti akan memberangsangkan lagi volume perdagangan di bursa. Tetapi mereka kata ia tidak akan melihat kepada kemasukan influx berbilion-bilion daripada portfolio investor. Just because you make it very slightly cheaper. Sebab ada banyak lagi isu sebenarnya. Kalau portfolio investor, mereka nak tahu apakah returns to equity di bursa Malaysia. Dan kita tahu bahawa selama beberapa tahun, earnings ataupun keuntungan syarikat-syarikat yang tersenarai di bursa Malaysia berbanding dengan bursa-bursa ataupun stock exchange yang lain agak underwhelming. Sebab itulah mereka tak datang ke sini. Kenapa mereka nak datang ke Malaysia kalau mereka boleh kejar pulangan kepada equity ataupun returns on equity yang lebih besar di negara lain? Of course,
ialah contoh yang diberi oleh Syaril berkenaan dengan stamp duty dan sebagainya. Ini akan meningkatkan lagi perdagangan retail sebagai contoh, local retail trade lah. Tetapi macam kita dua lah. Macam kita dua lah. Kita ialah sekarang ni trade shares lah, itu kerja kita. Tetapi tidak akan melihat kepada macam saya sebutkanlah pelaburan yang berskala besar. Jadi bagi saya ini pengumuman yang bagus, tactical moves, tetapi tidak akan mengubah soal gambaran landscape pelaburan di negara kita. Saya nak melihat, kalau kita betul-betul strategik dalam isu ni, langkah seperti ini memudahkan small retail traders, even some institutional traders lah, local kan. Tetapi kita nak melihat kepada private equity investor yang datang daripada luar negara, ataupun sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund ni tabung kewangan negara-negara daulat lah, negara berdaulat lah. Seperti kita tengok di Singapura ada Temasek, ataupun ada GIC, di Arab Saudi ada PIF dan sebagainya. Kita nak melihat mereka datang ke sini bukan sebagai pelabur-pelabur biasa di Bursa Malaysia, tetapi melihat kerajaan kita, GLC kita menyediakan peluang untuk co-invest. Katalah ada undervalued asset di Malaysia, ataupun aset syarikat kita yang sekarang ni nilai dia terlalu rendah berbanding dengan potensi. Kita boleh jual sedikit, bukan saya nak kata jual aset kita, itu pun sensitif juga, tapi jual sedikit daripada pegangan kita kepada sovereign wealth fund untuk menjana peluang-peluang yang lebih besar. Itu akan memberi kesan yang lebih besar daripada pengumuman yang kecil seperti ini. Untuk jangka masa yang panjang lah. Saya sangat setuju apa KJ katakan, dan terpaksa suka atau tidak kembali kepada Datuk Seri Najib. Saya rasa ini antara perkara yang sinonim dengan cara dia membawa isu pelaburan dan ekonomi. This is something that he would have done, I think. Dan melihat kepada contoh yang KJ katakan, macam mana nak bawa PE funds, bawa SWF datang ke Malaysia, kita hanya perlu tengok pada Indonesia. Dalam, saya ingat setahun setengah yang sudah, dia wujudkan INA, dia punya version of sovereign wealth fund lah, Indonesia Investment Authority, yang buat sebiji apa yang KJ bayangkan tadi, iaitu bagaimana untuk cari pelabur-pelabur luar untuk datang sekali untuk membangunkan projek-projek infra, ataupun ada aset-aset yang macam KJ katakan boleh di acquire, boleh dibeli dan dibangunkan dengan lebih baik bersama dengan rakan-rakan daripada kita JV lah, JV dengan commercial partners yang lain. Tetapi dengan Indonesia punya example ni, maknanya dipacu oleh kerajaan, oleh pemerintah Indonesia. Jadi perkara ini yang mungkin boleh dilihat secara jangka panjang oleh ekonomi madani. Dan saya komen sikit kepada apa yang saya sebut, dipacu oleh kerajaan di Indonesia. Sebab ia perlu dipacu di Malaysia lebih besar daripada keperluan di Indonesia, sebab sebahagian besar daripada ekonomi kita adalah government owned. Yes. Berbanding dengan Malaysia. True. Jadi Syaril pun tahu penglibatan kerajaan melalui GLC dan GLIC dalam ekonomi Malaysia sangat-sangat besar. Sebab itu ia mesti dipacu oleh kerajaan. Dan ini antara perkara yang saya sampaikan kepada Datuk Seri Anwar juga dalam perbincangan. Saya kata, kalau kita nak melihat kepada modal datang ke Malaysia disebabkan kadar pulangan, kadar faedah, maknanya kita nak mengurangkan jurang spread kita antara US dengan Malaysia, tak terkejar kita. Yes. Dan kalau kita nak buat pun, nak naikkan OPR kita sama dengan kadar faedah di US, ia akan memberi kesan lain, buruk kepada negara kita. Sebelum kita sempat dapat ringgit naik, negara ekonomi kita hancur lah. Negara kita runtuh. Jadi kita tak boleh main game untuk kejar OPR. Spread itu saya bagi tahu PM, we cannot play the game untuk kita mengurangkan spread. Exactly. Macam mana US naik pun kita tak akan kejar. Sebab itu kita kena fikir cara lain untuk bawa modal masuk ke dalam negara kita. Antara lain seperti mana yang saya sebutkan tadi, PE fund, SWF ke dalam syarikat-syarikat kita yang undervalued, yang mana kita boleh lepaskan sedikit pegangan untuk melihat kepada pasaran yang lebih besar di China, di Arab Saudi dan sebagainya. Yang kedua, FDI nak masuk ke dalam negara kita. Dan PM, saya nak maklum pada Syaril, ini perkara yang Syaril banyak bangkitkan dulu, dia sangat sedar tentang perbezaan MOU, perbezaan apa yang diumumkan dan apa yang di-approve dan apa yang realise.
dari segi FDI. Dia kata dia tak kisah soal apa yang diumumkan, dia nak tengok yang realise. So dalam hal itu, okay, PM memang tepatlah. Tetapi nak realise FDI ni, terlalu banyak masalah untuk FDI itu bertapak di sini. Sebab, dan kita telah bincang dalam mesyuarat tersebut, dan perkara ini sebab diketahui umum, masalah birokrasi, masalah lesen, masalah tanah, masalah utility, masalah infrastruktur, dan bila tidak ada usaha untuk menanganinya secara bersepadu, then it will continue to be a problem. Saya nak juga bagi kredit pada PMX dalam ucapan yang beliau berikan di Suruhanjaya Security itu, selain daripada soal pengumuman beberapa inisiatif yang kita bincang tadi. Nampak kesedaran beliau jugalah bahawa kalau nak cakap pasal ringgit ini, isunya lebih fundamental, lebih structural. Seperti mana kita pernah bincang dalam episod sudah. Jadi dia sendiri tidak membayangkan bahawa dia ingat, kita naikkan interest rate ke, kita naikkan OPR, ataupun kita ubah sedikit peraturan dan fees untuk bursa, maka itulah caranya untuk menaikkan ringgit. Dia faham bahawa memerlukan satu kedudukan ataupun perubahan ekonomi yang lebih fundamental dan lebih structural. Saya juga mungkin nak masuk ke satu dimensi yang sedikit berbeza, tengok pandangan KJ macam mana. Kita selalu cakap bila ringgit ni lemah, our first argument, bukan our argument lah, tapi biasanya the first argument ialah ini sebenarnya menguntungkan exporters. Itu kita cover line lah. Maknanya nak katakan ringgit turun ni bukanlah bendanya 100% buruk. Yes, theoretically that is beneficial kepada exporters. Although we know a lot of our exports in USD anyway, so it cancels each other out. Tetapi saya juga nak fikir, si KJ cakap tentang Singapore, spend some time in Singapore kan. Kedudukan kos di Singapura, inflasi di Singapura sangat-sangat tinggi pada saat ini. Sudah mula diperkatakan oleh beberapa individu yang bertapak di Singapura yang kita jumpa, dan juga beberapa syarikat-syarikat yang mempertimbangkan datang ke Malaysia. Antara lain, bukan hanya sebab kos inflasi Malaysia ni masih rendah berbanding Singapura, tapi suka tak suka sebab ringgit kita lembik. Bila ringgit kita lemah, dianggap Malaysia becomes extra cheaper. Yep. Saya juga membayangkan, mengharapkan kerajaan dan kementerian yang berkaitan ambil peluang ini. Kadang-kadang dalam jendela yang nampak negatif ni, there's always a silver lining. We know this, right? Keluar sekejap. So this is potentially the silver lining. You have a window where suddenly Malaysia is cheap. We've always been cheaper compared to Singapore. Suddenly there's a window where people are thinking of leaving Singapore. Dan saya rasa saya tak offend sesiapa dalam Singapura bila saya cakap perkara ni. They know this is the challenge that they're facing. Dan saya rasa Singapura pun lebih rela hilang kalau ada orang nak keluar dari Singapura ke Malaysia, berbanding dia keluar daripada rantau Asia Tenggara terus atau dia pergi ke India. Better they come to Malaysia. And we always talk about, KJ, you and I always talk about Malaysia and Singapore being potentially a contiguous economy, right? A single corridor of sorts. Jadi di sini saya nampak perlu juga satu usaha tactical, short term, to see what we can do to grab as many to Johor as possible. 100%. Not just to, bukan hanya ke Johor, tetapi saya rasa even Klang Valley. Sure. Sebab mungkin yang selesa duduk di Singapura nak melihat kepada kemudahan-kemudahan yang ada di Lembah Kelang. Tapi Johor juga of course sebagai alternatif yang lebih berhampir dengan Singapura. So saya minat dengan pandangan Syaril, dan perkara ini juga dibangkitkan dalam bincangan tersebut. Saya sebut bahawa usaha kita nak dapatkan peluang dalam jendela yang terhad ni daripada akibat kesan kenaikan kos hidup di Singapura. Sebab saya pun ramai kawan-kawan di Singapura, seperti mana Syaril tahu, dan Syaril pun minggu lepas berada di Singapura. Sewa rumah di Singapura naik 5-6 kali ganda. Crazy. Sampai tahap di mana expatriate yang agak kaya memikirkan untuk keluar daripada Singapura. Betul. Kawan saya yang agak berada memikir untuk pindah ke Malaysia. Sedangkan dia dah bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun berada di Singapura. Jadi saya bangkitkan bahawa kita perlu ada usaha untuk menarik bukan hanya syarikat dan profesional, tetapi apa yang dikenali sebagai pejabat keluarga, family office. Singapura, strategi mereka sejak 3-4 tahun yang lepas adalah untuk menarik family office. Family office ini adalah satu entiti yang ditubuhkan oleh keluarga-keluarga yang kaya, yang betul-betul kaya lah, yang T1 dalam dunia, untuk menguruskan kewangan mereka.
sebab mereka banyak sangat duit, tak tahu nak buat apa, dan mereka menubuhkan apa yang dikenali sebagai family office. And you know now Singapore ada beribu-ribu family office daripada US, daripada China, daripada Eropah, daripada Timur Tengah dan sebagainya. Tetapi saya berpandangan dan saya tanya kawan-kawan saya, ada ramai juga second tier family office yang tidak mampu ke Singapura, yang boleh datang ke sini. Yep. Cuma kita kena ada persekitaran regulatory yang lebih fleksibel untuk family office ditubuhkan di sini. Sedangkan kita tahu bahawa nak mulakan syarikat di Malaysia betapa ialah is better than before, tapi masih lagi ada banyak sangat red tape. Lebih-lebih lagi kalau nak buat family office, nak pindah modal ke sini dan sebagainya, saya pasti akan ada banyak halangan. So inilah masa untuk kita menunjukkan bahawa nak bawa modal ke Malaysia, of course lah kita ada syarat, kita ada regulatory approval sebab kita tak nak duit yang datang daripada money laundering dan sebagainya. Tetapi bukan semua yang money laundering, banyak duit yang capital yang ada di sana daripada China, daripada Middle East. So antara strategi dia adalah memudahkan family office di untuk berpengkalan di Malaysia. Dan cakap soal itu, Syaril, saya menaruh harapan yang besar sebab kita akan mendapat, Malaysia akan mendapat seorang Governor Bank Negara yang baru, iaitu Datuk Rashid Abdul Ghafur, sahabat saya juga, timbalan Governor Bank Negara sekarang, yang telah pun diumumkan berkuat kuasa 1 hari bulan Julai. Beliau akan menggantikan Tan Sri Samsiah Nur Samsiah Mat Yunus yang akan bersara, dan beliau sekarang ni akan menjadi Governor Bank Negara. Dia kena lihat kepada persekitaran regulatory untuk memudahkan seperti mana yang saya sebutkan tadi, bagaimana modal boleh masuk ke dalam negara kita. Dan beliau ada cabaran yang besar, iaitu kalau tak silap saya pada bulan Julai nanti, iaitu mesyuarat OPI yang pertama lah bagi beliau. Ya, saya pun tertarik dengan berita pengumuman Gubernur yang baru. Sebelum kita cakap tentang Gubernur yang baru, dua perkara. Satu, nak follow up sikit dengan apa yang KJ katakan tadi. Saya pun tertarik idea untuk kita fokus beberapa idea spesifik kan, antaranya membawa family office ke Malaysia. Dan saya nak tambah kepada hujah KJ itu, mengatakan bahawa kita pun ada advantage yang mungkin berbeza daripada Singapura. Kita jangan anggap we are always going to be the smaller cousin to Singapore, if you like, ataupun the lesser cousin kan. Actually dalam Malaysia kita ada ekosistem yang unik berbanding dengan Singapura. Satunya ialah we probably have some deal flows yang lain daripada Singapura. Oh ya. Maknanya deal flows ni, okay, money comes to Malaysia, dia nak kena invest kan, dalam startup ke, dalam mana-mana syarikat. Jenis profil deal yang ada dekat Malaysia akan lain daripada ada yang Singapura. We have somewhat of a domestic market to test certain products, for example kan. Jadi that's one advantage. Dia ada advantage untuk perkongsian bersama dengan pendengar ialah kita ada institutional funds. Singapura ada, Singapura dah termasuk lah, tapi kita ada quite a few. EPF being the biggest one. Huge. EPF 1 trillion, right? Tabung Haji KUAP, PNB, Zana pun ada dana. Dia co-invest lah. They can co-invest. Jadi untuk makluman pendengar yang mungkin tak familiar, co-invest ni maknanya kalau ada sesuatu peluang untuk kita laburkan dalam suatu projek, dalam suatu aset, kita bawa partner yang lain untuk sekali invest dalam the same round. Jadi itu maksud co-invest. Ini peluang-peluang yang tak ada dekat Singapore, in the same structure lah, in the same way. And not to mention orang Malaysia yang kaya. Sebab orang Malaysia yang kaya, Malaysian family officers, all these tycoons and all that, mereka terpaksa melabur di luar. Tapi kalau dia boleh crowd in investment kat sini, dengan family office daripada luar, dengan institutional fund yang ada di Malaysia, then you have movement, man. Correct. And the needle is moving. But exactly to your point, dan saya akan masuk ke soal bank negara ni, regulatory environment dia kena betul lah. Macam KJ katakan, jangan terlalu jumut, jangan kata kena ringgit saja, tak boleh USD, kena labur hanya dalam hal-hal tertentu saja. Must give flexibility supaya ekosistem tu terbina, barulah kita boleh steer. Jadi dalam hal Gubernur Bank Negara yang baru ni, sebelum kita cakap yang baru, KJ mungkin ada tak sedikit pandangan tentang Tan Sri Samsiah sendiri, legacy beliau, to be fair, right? She's been there during tough times, during COVID times. Saya fikir mungkin ada beberapa pendirian ataupun keputusan bank negara, kenyataan bank negara yang kita mungkin ada pandangan yang kritis sedikit. Tetapi I thought, just to be fair, dalam tempoh beliau memegang jawatan tersebut dalam keadaan yang challenging, one of the things to be fair to her and to bank negara under dia punya leadership, Malaysia saya fikir antara yang paling awal, contohnya menawarkan moratorium sewaktu COVID kan, KJ ada dalam kabinet waktu itu. I think
some credit has to be given to the central bank because they were ready to implement it, and I think I heard sebelum pandemic tu pun dia dah fikir ini mungkin satu alat ataupun tool. I think she did that to her credit. Dari segi mempertahankan kebebasan bank negara, saya fikir bawah dia ada beberapa asakan-asakan yang direct dan indirect, and she held firm. So for what it's worth, I thought we should give some note and credit. Absolutely. Saya berpandangan bahawa beliau adalah bank negara governor yang cemerlang dan telah berkhidmat dengan bagus waktu pandemik, and all respect to her for that. And there are not many senior female leaders in this country. Absolutely. And dalam urusan saya dengan Tan Sri Samsiah, waktu saya menjadi Menteri MOSTI dan juga Menteri Kesihatan, beliau sangat terbuka dan sangat efisien. Untuk Datuk Rashid Ghafur, I think new era requires a new approach. Dan kalau Tan Sri Samsiah boleh diistilahkan sebagai classic central banker, mungkin Datuk Rashid kena melihat kepada isu-isu yang kita bangkitkan tadi lah. Kalau tak pasti sesuai ke tidak KJ untuk share based on your friendship with him, when you're implying he's not classic, how is he a bit different background? Well, Datuk Rashid is a career central banker. Okay. Dia daripada dulu lagi bersama dengan bank negara, tetapi dalam interaksi dengan beliau, di sini pandangan saya lah, beliau mempunyai world view yang sedikit luas daripada hanya lensa seorang central banker. Okay. Dan saya harap beliau pun telah buat masters di college saya di UK, dan mungkin mempunyai perspektif yang agak lebih luas daripada classic central banker. Okay. Kita menantilah. Dan kita akan tunggu sebab mesyuarat MPC pertama pada awal bulan Julai. Kita nak tengok sama ada OPR naik ataupun tidak, dan bagaimana keputusan itu akan di-communicate, akan disampaikan kepada rakyat. Dan bagaimana juga, kalau sikit kita boleh tambah di hujung-hujung sikit ni, bagaimana keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh keputusan Bank Pusat Amerika Syarikat baru-baru ini untuk pause kenaikan kadar faedah mereka. Barangkali itu juga memudahkan untuk MPC tidak menaikkan sekali lagi OPR. Kita juga nak tengok apa pandangan dan unjuran ahli-ahli ekonomi. Biasanya sebelum mesyuarat MPC akan ada survey di kalangan ekonomis dalam Malaysia untuk mengatakan sama ada mereka merasakan naik atau tidak. Tapi Syaril pun baca bahawa bila Jerome Powell pause daripada menaikkan kadar faedah di US, itu telah mengesahkan inevitability yang dia akan naik in the next meeting lah. Sebab dia sebut pause, right? So akhirnya kita tahu bahawa kadar faedah di US akan terus naik dan mungkin akan memberi tekanan kepada OPR. Cuma OPR, Syaril, ada juga cadangan-cadangan yang saya dengar yang agak menarik, dan mungkin Datuk Rashid kena fikirlah soal perkara ni. Bila OPR tu naik, antara perkara yang sakitkan rakyat ataupun pain point kepada rakyat adalah pembayaran hutang bulanan. Sebab kalau hutang bulanan itu tidak dibuat secara fix interest rate, dia akan berubah mengikut OPR. Boleh tak kalau sekiranya ada mekanisme di mana orang yang ambil hutang tu, kalau mereka datang daripada keluarga ataupun pendapatan B40, dia terkecuali daripada kenaikan kadar faedah. I mean, it's a crazy idea, right? Saya tak fikirkan mekanisme macam mana ini boleh berlaku. Let's see how radical your baru. OPR naik, tetapi bayaran pinjaman untuk kumpulan how the banks make up for the cost of funds. Again, I don't know, but mesti ada subsidi or something like that, sebab dia akan ada cost kepada bank. Mungkin satu pandangan daripada apa yang KJ katakan yang tidak seradikal apa yang KJ katakan ialah ini daripada pengalaman saya sendiri. Saya buat ASB financing. Because saya bukan T1 kan KJ, T2. Tidak seperti KJ, saya bukan T1, T3. Jadi saya ambil pinjaman untuk ASB kan. Apabila OPR naik, your monthly rate also goes up. Tetapi when it goes down, it doesn't automatically go down. Okay. Jadi saya mungkin there's a way, I think, where you peg it. Bila naik dan must be immediate, bila turun pun must be immediate. So ini yang saya maksudkan tadi, bahawa mungkin pandangan not a classic central banker boleh melihat kepada pelbagai alternatif yang berbeza-beza. Yeah. Okay.
Okay. So saya rasa enough. Ya, enough. Cukup di situ. Kita akan kembali dalam episod yang akan datang. Terima kasih.